Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan menerangkan impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi golongan B40. Kami dari ahli kumpulan 3 dan berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan kami. Isi kandungan yang terdapat di dalam video ini adalah: yang pertama, pengenalan; yang kedua, pekerjaan terjejas; yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi mewujudkan golongan miskin baharu; yang keempat, kadar gaji rendah menyebabkan peningkatan kos sara hidup; dan akhir sekali, penutup. Pengenalan. Pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 atau lebih dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus. Pandemik ini merupakan pandemik penyakit coronavirus 2019 yang berlaku secara global. Pandemik COVID-19 ini berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 atau singkatannya di dalam bahasa Inggeris SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Dan wabak ini diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Golongan B40. Golongan B40 merupakan singkatan daripada bahasa Inggeris bottom 40. Golongan ini merupakan individu atau isi rumah yang berpendapatan bawah daripada RM4,850 sebulan. Golongan B40 ini merangkumi 40% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Golongan B40 terbahagi kepada 4. Yang pertama, B40B1. Golongan ini merupakan golongan yang berpendapatan bulanan bawah daripada RM2,500 sebulan. Yang kedua, B40B2. Golongan ini merupakan golongan yang berpendapatan bulanan sebanyak RM2,500 sehingga RM3,169. Yang ketiga, B40B3. Golongan ini merupakan golongan yang berpendapatan bulanan sebanyak RM3,170 sehingga RM3,969. Dan akhir sekali, B40B4. Golongan ini merupakan golongan berpendapatan bulanan sebanyak RM3,970 sehingga RM4,849. Pekerjaan mereka akan terjejas. Golongan B40 adalah golongan yang paling teruk terjejas akibat COVID-19. Hal ini kerana kebanyakan daripada golongan ini mengusahakan perniagaan kecil secara kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Disebabkan itu, keadaan pandemik yang memaksa rakyat duduk di rumah amatlah mengganggu pekerjaan mereka secara keseluruhan. Bisnes kecil-kecilan seperti menjual pisang goreng di warung-warung tepi jalan perlu ditutup dan ditangguhkan sehingga dibenarkan semula. Kesan lain terhadap golongan B40. Mereka terpaksa mencari peluang pekerjaan dari segi menjalankan perniagaan secara atas talian dan mereka juga perlu mencuba bekerja dari rumah sahaja. Akibat kehilangan sumber pendapatan semasa tempoh pandemik, golongan B40 yang tiada pekerjaan akan mula menganggur demi menerus. Kesan yang kedua pandemik COVID-19 terhadap ekonomi golongan B40 ialah ketidakstabilan ekonomi. Kini, dengan wujudnya varian terbaru COVID-19 dengan kadar jangkitan yang lebih tinggi, meningkatkan dan memburukkan lagi kes yang terjadi di Malaysia.
Walaupun peralihan golongan M40 kepada golongan B40 sudah terjadi sebelum pandemik, peningkatan kes memburukkan lagi keadaan dengan wujudnya ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi membawa kepada penurunan paras gaji, penutupan operasi kecil oleh majikan, lalu menyebabkan peningkatan pengangguran. Peningkatan pengangguran yang amat tinggi akan membawa kepada wujudnya golongan miskin baru. Melalui kajian Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (INSPEC) Universiti Malaysia Kelantan UMK, hampir semua responden yang bekerja sendiri hilang punca pendapatan. Fenomena golongan miskin baru ini dikhawatiri akan mewujudkan economic scarring di dalam negara kita, walaupun pandemik ini akan dijangka pulih pada tahun ini. Economic scarring didefinisikan sebagai keadaan di mana rakyat di dalam sebuah negara mengalami kemiskinan dan perkara ini akan menjejaskan ekonomi sesebuah negara dalam masa yang panjang. Perkara ini mampu merencatkan kemajuan negara pada masa akan datang. Pernyataan yang dinyatakan oleh penganalisis ekonomi negara kita iaitu Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Saari menyatakan bahawa kadar pertumbuhan negara ini lebih perlahan berbanding dengan peningkatan harga. Kata beliau, pendapatan yang tidak setara ini menyumbang kepada masalah kos sara hidup di Malaysia. Kuasa beli isi rumah yang menurun seterusnya meningkatkan lagi kos sara hidup. Yang terakhir sekali, ketidakstabilan ekonomi akan menyebabkan perubahan corak perbelanjaan isi rumah disebabkan oleh tekanan ekonomi semasa, terutamanya kepada individu yang terkesan akibat COVID-19. Hal ini berlaku kerana pengurangan pendapatan yang berlaku disebabkan oleh penurunan kadar gaji serta aktiviti ekonomi yang dihadkan atas arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang memberi impak yang besar kepada pendapatan isi rumah. Seterusnya, kesan COVID-19 terhadap ekonomi golongan B40 ialah pendapatan purata berkurang. Pandemik COVID-19 mewujudkan kebimbangan kepada orang ramai lalu menyekat pekerja untuk keluar ke tempat kerja. Hal ini untuk mengurangkan risiko jangkitan. Buktinya, lebih 32,000 syarikat telah ditutup pada tahun lepas akibat pandemik ini. Kedua, purata pendapatan bulanan pada tahun 2020 berkurangan sebanyak 500 hingga 1,000 ringgit berbanding tahun 2019. Inisiatif prihatin, penjana dan pemerkasa dilaksanakan bagi membantu majikan dan pekerja mengekalkan operasi mereka. Hal yang sedemikian membawa kepada peningkatan kos sara hidup. Pembelajaran atas talian memerlukan gadget seperti tablet dan komputer riba serta kemudahan internet yang stabil bagi membenarkan pelajar mengikuti kelas. Pendapatan lebih rendah menyebabkan beban untuk isi keluarga membeli barang keperluan seperti gula, beras dan barang-barang keperluan lain. Pengurangan gaji dan pembuangan kerja membebankan rakyat membayar komitmen-komitmen mereka seperti ansuran kereta dan rumah. Golongan B40 adalah golongan yang paling menerima impak terbesar ketika pandemik ini. 90% pelajar sekolah tidak mempunyai komputer sendiri. Jadi, ia akan membebankan golongan B40 untuk menyediakan sebuah komputer riba untuk anak-anak mereka. Manakala, 7 daripada 10 ketua isi rumah tidak mempunyai simpanan. Jadi, antara kesan-kesan tersebut adalah pengurangan pendapatan disebabkan larangan keluar rumah yang merencatkan perniagaan dan rutin harian mereka yang kebanyakannya ialah peniaga kecil dan pekerja am. Bagi menampung kos sara diri, mereka terpaksa berhutang. Pandemik ini juga memberi bebanan keuangan untuk membeli alat perlindungan diri seperti topeng muka dan cecair pembasmi kuman. Tambahan pula, memakai topeng muka adalah wajib. Seterusnya, golongan B40 ini tidak mampu menyediakan kemudahan komputer dan internet bagi pembelajaran atas talian anak-anak mereka. Akibatnya, akan ramai pelajar yang akan ketinggalan. Akhir sekali, ramai keluarga yang kehilangan sumber pendapatan akibat dijangkiti virus ini kerana tidak boleh berniaga ataupun bekerja. Ditambah pula risiko dikenakan kompaun yang tinggi jika melanggar SOP yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup, kesimpulannya, pandemik COVID-19 membawa impak yang amat hebat kepada ekonomi golongan B40. Hal ini kerana golongan ini tidak dapat menjalankan aktiviti ekonomi seperti bekerja dan berniaga untuk menampung kos sara hidup mereka. Kesannya, ramai di antara golongan B40 yang kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatan, berdepan penurunan gaji dan berdepan masalah hutang yang tinggi. Justru itu, pihak kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif dalam menolong golongan B40 berdepan siri pandemik yang melanda negara. Antaranya, mengadakan moratorium, mewujudkan bantuan prihatin rakyat BPR, pemberian program baucer pelindungan tenang dan penyediaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin. Dengan bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh pihak kerajaan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban rakyat, khasnya golongan B40 dalam meneruskan kehidupan pada musim pandemik ini. Sekaligus dapat memastikan mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Implikasinya, bilangan kes COVID-19 dapat dikurangkan dan seterusnya bebas daripada wabak yang melanda negara. Pesanan terakhir daripada kumpulan kami, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.